kita dilengkapi dengan ilmu pengetahuannya, ada usahanya dan ada itqannya, tekunnya di situ untuk capai kebahagiaan. Sama-sama kita faham di situ bagaimana erti bahagia yang Allah campakkan kepada kita ni. Tumpang sekejap je bahagia kat dunia. Moga-moga bahagia yang kita ada tu kita syukur, Allah panjangkan bahagia tu sampai akhirat nanti, insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Moga dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Okey. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang sudi berada di dalam platform media sosial di frekuensi Radio IKIM. Ramai yang mendengar, masya-Allah. Terima kasih yang titipkan pelbagai komen, like, share juga anda dekat dalam platform media sosial. Teruskan sebar-sebarkan lagi dalam pengisian kita ini. Kita akan bertemu lagi hari waktu yang sama menerusi rancangan tarbiyah di hari Jumaat jam 10.15 pagi. Okey, untuk anda kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Melaka 89.5. Di sepanjang zaman tidak pernah ada seorang ulama berkata, ya, inilah tafsir ayat-ayat Allah yang saya sampaikan, jangan lagi mentafsirkan apa-apa tentang ayat Allah melainkan berpandukan tafsir saya. Tidak ada ulama yang menyatakan bahawasanya aktiviti tafsir sudah selesai. Apakah tafsir? Anda menulis midad, mad, anda menulis apa yang anda rasa, apa yang anda faham tentang ayat-ayat Allah pada suasana zaman yang anda hadapi. Okey, baik. Saya go. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Rawahu Bukhari. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai lelaki, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu." Riwayat Al-Bukhari. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pilihan yang terbaik bersama Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Salam Jumaat untuk anda hari ini. Jom sama-sama kita nak banyakkan lagi selawat kita, doa kita, dan apa sahaja yang kita buat ini, niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti ada kebaikan, sebab bila kita buat satu perkara tu, adanya nilai agama, adanya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti tidak akan rugi untuk kita, kan? Dan sambil itu jugalah kita terus tingkatkan lagi syukur kita, tingkatkan lagi terima kasih kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab semakin besar syukur kita kepada Allah, semakin cukup hidup ini. Masya Allah, Allah akan beri kat kita apa yang kita tak ada. Allah akan beri kepada kita apa yang kita minta. Masya Allah. Yang penting kena syukur dahulu. Semoga yang lain-lain nanti Allah akan uruskan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Okey. Baik, lepas ni kita nak dengarkan rancangan Tadabbur bersama-sama dengan Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor, dan kita akan buka surah Al-Ghashiyah. Jom sama-sama buka Quran selepas ni, sebab kita nak tadabbur sama-sama, baca, faham dan amalkannya dengan sebaik mungkin. Sekarang kita berhibur dahulu bersama dengan Haji Hafiz Hamidun. Nak selawat banyak-banyak ni. Lagunya Rampai Selawat. Jom sama-sama dengarkan. Okay? Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Zikir selawat kami alunkan, doa munajat rasulkan Tuhan. Zikir selawat kami alunkan, doa munajat rasulkan Tuhan. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Da'a ila Allahi fal
منفصل ذكر selawat kami hadirkan doa munajat rasulkan Tuhan zikir selawat kami hadirkan doa munajat rasulkan محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل ذكر selawat munajat rasulkan Tuhan zikir selawat kami hadirkan doa munajat rasulkan Tuhan Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Kami di link bio www.sleek.bio/ikimfm. Assalamualaikum. Apabila dikatakan wanita, tak akan boleh lari untuk fokus pada kecantikan, luaran dan dalaman. Tak kiralah berapa usia sekalipun, nalurinya memang begitu. Wanita apabila mencecah usia 40-an akan mula merasai perubahan yang sangat ketara berlaku pada diri, emosi dan juga fizikal. Sedar atau tidak, ia sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Ia merupakan satu cabaran apabila waktu ini kulit akan jadi sangat kering, berkedut, kulit wajah akan berjeragat, akan melendut atau jatuh. Tekstur kulit jadi lebih kasar. Emosi mula terganggu, berlakunya mood swing, kejap sedih, kejap gembira, suka menyendiri, kerap termenung, ada kala marah dan sensitif tanpa sebab. Malah, metabolisme semakin menurun. Apabila usia kita meningkat, masalah kesihatan pula datang satu persatu. Ini semua disebabkan oleh hormon estrogen yang mula menurun. Hormon ini sangat penting untuk wanita bagi mendapatkan kulit, emosi, fizikal dan juga dalaman serta luaran yang sihat dan seimbang. Puan-puan yang dirahmati Allah,
Usia akan datang tanpa kita minta. Namun, kita boleh bantu untuk tidak alami semua simptom tersebut yang boleh mengganggu kehidupan kita. Alhamdulillah, awet muda Go dari Puteri Alia telah banyak membantu ramai wanita untuk kembali ceria, bahagia dan yang paling penting lebih yakin menjalani hidup walau berapa pun usia kita. Kesihatan dan kecantikan adalah tanggungjawab kita sendiri. Dengan satu tindakan kecil mampu merubah kehidupan lebih membahagiakan untuk diri dan keluarga. Untuk kami bantu, boleh hubungi kami di nombor 010 400 7232 atau 019 221 7232. Follow kami di TikTok Founder of Puteri Alia ataupun IG Puteri Alia dan Facebook Puteri Alia HQ, insya-Allah. Kuala Terengganu 100.2 FM. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang fahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah kebenaran. Bacalah Al-Quran. Dengannya kita akan dapat kefahaman dan seterusnya dapat kita amalkan agar kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM, Radio Islami dan bersatu di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita masih lagi berada di Aspirasi 10.1 dan saya Syafiq Saleh. Kita nak teruskan lagi bual bicara kita di hari Jumaat. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari ini dengan penuh berkatnya, jom nak sama-sama hayati lagi rancangan Tadabbur. Okey, kita buka Quran, kita baca, kita faham dan terus amalkannya. Okey, menerusi perkongsian ini, kita nak dengarkan pengisian ilmu dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur yang pun ada bersama kita dekat konti Radio IKIM nak mengalu-alukan kehadiran doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baik seadanya. Alhamdulillah. Ceria-ceria. Itulah ceria-ceria kita kan. Macam mana perjalanan okey ke doktor semua? Alhamdulillah. Masya Allah. Bagi Jumaat kena ceria. Itulah. Kena lapangkan hati. Betul. Banyakkan selawat. Allah kan yang paling saya terharu sebab ada sahabat-sahabat kita komen baru je jumpa doktor dekat masjid hari tu kuliahnya kata kan, tapi sambung dengar dekat rancangan Tadabbur. Allahu akbar di IKIM. Masya-Allah. Terima kasih sebab ramai di kalangan sahabat-sahabat kita ni ahli karya masjid kan doktor kan. Yang seronoknya mereka pun sebar-sebarkan juga perkongsian ini dekat dalam grup-grup WhatsApp keluarga pun ada. Allahu akbar. Sebarkan kebaikan insya-Allah. Betul kan. Dan jom kita nak terus lagi buka Quran untuk anda yang sama-sama dengarkan ketika ini, yang tengah mungkin dekat rumah, okey, yang memandu dengar. Okey, fokus dengar okey. Sebab kita nak buka Quran, kita nak teruskan dengan tadabbur surah Al-Ghashiyah, okey, untuk kita faham, baca dan kita nak amalkannya. Doktor, jom kita nak buka surah ini untuk kita tadabbur sama-sama. Silakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Yang dihormati DJ Syafiq, sama yang diraikan para pendengar kita, para pendengar radio IKIM atau IKIM FM. Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang dirahmati Allah Taala, dan mudah-mudahan kita dapat untuk berkongsi-kongsi perkara yang baik. Amin. Dan kita sebar-sebarkan dia insya-Allah. Baik. Hari ini kita akan bincang tentang satu surah yang cukup penting, iaitu surah Al-Ghashiyah. Ya, surah Al-Ghashiyah adalah merupakan satu surah yang menjelaskan tentang hari pembalasan. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang hal ihwal kiamat. Ya, bagaimana perkataan Ghashiyah itu artinya menutupi, ya, ahli-ahli atau orang-orang yang ada di waktu dibangkitkan dari kubur itu dengan ketakutan di hari akhirat. Jadi lebih dikatakan Al-Ghashiyah itu menceritakan tentang hal ehwal kiamat lah. Ya. Baik. Al-Ghashiyah ini adalah merupakan surah yang diturunkan di Makkah, Makkiyah, ya, 26 ayat, dan dia turun sesudah surah Az-Zariyat. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahawa
Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca akan surah Al-Ghasyiyah ini biasanya beserta dengan surah yang sebelumnya, iaitu surah Al-A'la, suratul A'la, ketika mana solat Jumaat ataupun ketika mana solat hari raya. Jadi ini biasa kita baca untuk solat hari raya, solat ataupun solat Jumaat. Biasanya kita baca suratul A'la dan suratul Ghasyiyah. Baik. Jadi insya-Allah kita cuba baca ataupun kita cuba tadabburkan Al-Ghasyiyah ini berayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dululah. Sebab kalau kita tengok secara umumnya daripada 26 ayat ni, sebenarnya dapat saya simpulkan dia ada 4 perbicaraan. 4 perbicaraan. Pertama, perbicaraan tentang ahli-ahli neraka. Yang dimulakan dengan ahwal ahli neraka. Kemudian ayat 1 sampai 7. Kalau kita tengok 1 sampai 7 itu cerita tentang ahli neraka. Kemudian daripada ayat ke-8 sampai ke ayat yang ke-16 menjelaskan tentang ahli syurga. Antara 2 darjat. Jauh beza tu. Jauh beza. Satu ahli neraka, satu lagi ahli syurga, kan? Daripada ayat 17 sampai ayat 26, daripada ayat yang ke-8 sampai ke ayat ke-16. Itu cerita tentang ahli syurga, kan? Kemudian daripada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 tentang penciptaan. Penciptaan alam. Untuk ambil iktibar, untuk mengenalkan siapa itu Allah yang sebenarnya, kan? Daripada ayat 20 sampailah kepada ayat 26 menjelaskan ahwal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah bagi dia kepada golongan kafir musyrik di waktu itu. Jadi ini kalau kita lihatkan secara umumnya surah Al-Ghasyiyah ni dia ada 4 segmen. Cerita tentang ahli neraka, cerita tentang ahli syurga, tentang penciptaan alam, penciptaan Allah yang lainnya, dan juga menjelaskan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan agamanya. Itu cerita dia. Jadi kita ambil dulu daripada segmen yang pertama tu, iaitu daripada ayat yang pertama sampai ayat ke-7. Cerita tentang ahli neraka. Jadi kita baca dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idhin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Baik, itu 7 ayat yang pertama, ya. Yang bermaksud Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ta'ala yang maha penyayang lagi maha mengasihani. Sudah datanglah kepadamu berita tentang hari pembalasan. Al-Ghasyiyah dimaksudkan di situ Al-Qiyamah, ya. Sebab dalam satu riwayat, ya, daripada Ibn Abbas, Qatadah juga berkata yang demikian, bahawa dikatakan kiamat tu dia punya sifat dia menutupi manusia dengan ketakutan mereka. Al-Qiyamah li'annaha taqshal khalaiq bi ahwaliha. Jadi dia seumpama kita katakan malam yang gelap yang menutupi malam. Kan. Jadi bila kita masuk waktu malam, kalau tak ada cahaya, kita akan diliputi yang kegelapan. Begitulah rasa takut orang yang berdosa dengan Allah Ta'ala pada waktu itu, pada hari itu. Jadi dikatakan Al-Ghasyiyah itu adalah hari kiamat lah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Banyak wajah-wajah di waktu itu yang tertunduk hina. Amilatun nasibah, yang bekerja keras lagi penuh kepayahan. Tasla naran hamiyah, mereka memasuki api yang sangat panas, iaitu neraka. Tusqa min 'ainin aniyah, diberi minum dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', dan tidak ada yang mempunyai makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', iaitu yang tidak menggemukkan dan tidak juga menghilangkan lapar mereka. Jadi ini nak menceritakan tentang ahwal ahli neraka, ya, tentang ahwal ahli neraka. Jadi segmen yang pertama.
Nanti akan ada pula segmen yang kedua, cerita tentang ahli syurga, kemudian tentang penciptaan, dan seterusnya tentang dakwah Nabi SAW. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini Allah menjelaskan tentang bagaimana Allah memberitahu kepada kita akan berlaku sifat kiamat tu. Dia sangat menakutkan, macam gelap menaungi ataupun meliputi malam. Ya, jadi itu yang kita katakan bahawa Al-Ghasyiyah itu adalah hari pembalasan, hari tentang kiamat, ya. Yang di waktu itu manusia sangat takut untuk berdepan dengan dia. Bila mana manusia itu dibangkitkan saja daripada tempat tidur mereka, kubur mereka, ya, maka ada di antara orang kafir itu yang macam seolah tersempak, kerana selama ni mereka menafikan perkara itu. Tiba-tiba terjadi betul kebangkitan kali yang kedua. Jadi ini satu benda yang kita katakan satu benda yang menakutkan mereka. Dan mereka tahu bagaimana di waktu itu mereka akan menerima akan balasan daripada perbuatan mereka di dunia. Sebab itu dikatakan wujuhun yawma izin khashi'ah. Banyak wajah-wajah mereka di waktu itu yang tunduk terhina. Kan? Sebab dekat dunia mereka dah nafikan betul-betul agama, dah menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah menghina orang beriman. Ya, mempermain-mainkan agama dan sebagainya. Dan mereka mati. Bila mereka mati saja, sebenarnya dah dapat dah dekat situ gambarannya macam mana. Tapi bila bangkit saja daripada kematian itu, dihidupkan untuk kali yang keduanya, maka benarlah firman Allah, benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang disebutkan oleh orang beriman tentang kebangkitan itu. Jadi mereka rasa sangat takut. Ya, sangat takut di waktu itu. Jadi wajah mereka tunduk dalam keadaan yang terhina kerana perbuatan yang mereka lakukan di dunia itu yang bersifat kekufuran dan yang tidak memberikan manfaat pun kepada mereka selepas daripada kematian. Dan dikatakan mereka itu amilatun nasibah, bekerja keras lagi kepayahan. Ya, mereka itu dalam keadaan yang sebenarnya menyusahkan diri mereka dengan segala kelalaian yang dilakukan ketika mana di dunia. Mereka payah di waktu itu. Dan dapat kita lihat betapa payahnya manusia di waktu itu. Kalau kita lihatkan, nak bergerak pun dalam keadaan yang sangat payah, disebabkan setiap manusia ini akan ditenggelami oleh air peluhnya masing-masing mengikut kadar amalnya. Ada yang dikatakan air peluhnya itu sampai ke tahap lutut, berserta dengan air peluh manusia lain lah. Ada yang sampai ke peringkat pinggang, ada sampai ke peringkat dada, malah ada yang sampai ke peringkat tenggorokan mereka. Dan panasnya di waktu itu dikatakan seolah-olah seperti matahari itu sedengkang saja daripada atas kepala mereka. Bayangkan, punya susahnya nak bergerak dia tu, punya susahnya mereka itu nak kesana kemari, tidak sebagaimana mereka itu berada dalam keadaan di dunia. Jadi kesimpulan daripada apa yang mereka lalui itu, hujungnya pula akan ke neraka. Dengan kesusahan-kesusahan itu, mereka akan tahu, dan mereka memang pasti hujungnya adalah neraka. Jadi itu lagi menyebabkan hati mereka risau, takut, ya, dan berasa sangat payah di waktu itu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan amilatun nasibah. Mereka bekerja keras lagi kepayahan. Kerana apa? Mereka tahu mereka akan masuk ke dalam neraka disebabkan dosa dan maksiat yang mereka lakukan ketika mana di dunia. Baik, tasla narun hamiyah, dan diberi minum daripada air yang sangat panas, sumbernya sangat panas, yang tak terkira bagaimana panasnya. Yang disebutkan diberikan mereka itu minum daripada cairan tembaga, yang kalau mereka minum tembus daripada mulut sampai ke dubur mereka. Bayangkan besi yang dipanaskan, dia mencair, kan? Tetapi bila dituangkan, bayangkan dia akan jatuh, membakar usus-usus kita, kan? Dan kemudiannya terus keluar ikut dubur. Allahu Akbar. Kita hari ni kalau masak kan doktor, terkena percikan sikit minyak saja. Sakit dah. Kadang sampai mengelembung kita. Jadi bayangkan macam mana Allah api yang membakar akan air itu, sehingga air itu ibarat macam cairan tembaga, ya, dimasukkan atau dituangkan ke dalam mulut kita. Dan tak hilangkan haus pun. Dia akan datang dia akan melalui tekak kita dalam keadaan yang terbakar, dan akhirnya masuk ke perut dan keluar balik ikut dubur. Jadi begitulah keadaannya. Tapi dah tak ada air nak minum, itu je lah.
dan air pula bercampur dengan nanah, bercampur dengan darah. Ya. Inilah minuman daripada ahli neraka. Untuk neraka. Ya. Allah ceritakan Sebenarnya. Jadi kepanasannya itu tak terbatas, tak terkira, ya, sehingga kan dia sebenarnya lagi diminum lagi merosakkan diri. Tapi di sana di hari akhirat keadaannya itu tak mati tak hidup. Okey. Manusia itu tak mati tak hidup. Maksudnya diazab macam mana pun tak mati. Ada setengah orang kadang-kadang kalau dia itu terlalu derita sangat dia bunuh diri. Habislah cerita dia konon. Dah tamatlah kononnya. Kan walaupun kita tahu selepas tu ada lagi kehidupan tapi dia orang kafir kan. Tapi di hari akhirat tak mati-mati. Rasa Sakit tu sakit. sakit rasa. Tapi diteruskan kehidupan tu tak mati-mati. Jadi bayangkan keadaan tu. Ya, jadi inilah ahwal yang berlaku kepada ahli neraka. Ya. Dan dikatakan mereka tidak memperoleh makanan. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dan tidak memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri. Ataupun nama lain daripada pohon ini adalah pohon zakum. Pokok zakum yang dikatakan dia punya buahnya itu berduri, pokoknya pun berduri. Yang dikatakan kalau kita makan saja bukan setakat berduri, dia ada racun lagi. Dan dia akan menjadikan tubuh badan cepat merosot. Tapi kita tak ada makanan lagi. Itu saja yang ada. Maka inilah keadaan daripada apa yang kita namakan sebagai orang yang masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Azabnya itu terlalu dahsyat. Ya, azabnya itu terlalu dahsyat. Jadi itu adalah satu gambaran yang Allah tunjukkan tentang keadaan ahli neraka dan neraka itu sendiri. Itu bahagian yang pertama lah daripada surah Al-Ghasyiyah ni. Baik, bahagian yang kedua dapat kita lihat, lepas tu pula dikatakan la yusminu wala yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak juga menghilangkan lapar. Maksudnya dia bukan macam makanan kat dunia. Ya. Kan? Yang kalau kita makan dia akan menghilangkan lapar, kalau kita minum menghilangkan haus. Malah dia menggemukkan kita kan? Tapi makanan di dalam neraka itu dia tidak menggemukkan dan tidak memberikan kenyang kepada kita, tak menghilangkan lapar. Allah, makan tak kena kenyang. Bayangkan. Allahu akbar. Seksa tau. Itulah. Macam orang yang duduk kat tengah laut, kan dia dahaga. Tapi makin dia minum air laut, makin dahaga. Makin dahaga. Sebab air laut kan tak boleh minum kan. Makin dia minum lagi dahaga, lagi dahaga. Cuba bayangkan. Jadi di situlah siksaan yang sangat berat sebenarnya untuk golongan ahli neraka ni. Dan itulah balasan yang Allah akan bagi kepada mereka yang ingkar. Jadi ini satu yang tiba untuk kita lah. Supaya kita membaca perkara ini dan kita rasakan bagaimana keadaan azab neraka itu. Kan? Jadi ini segmen yang pertama dalam surah ini, iaitu berkaitan dengan kisah ahli neraka dan sifat neraka itu sendiri. Pada ayat ke-8 sampai ayat ke-16 ini cerita berbeza pula. Lain fasa dia. Ini orang-orang yang masuk syurga lah kan. Jadi orang yang masuk neraka. Kan. Kemudian dia menceritakan tentang orang yang masuk syurga pula. Kalau boleh pada ayat 8, wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'atun wa aqwabun mawdu'ah wa namarukum masfufatun wa zarabiyyun mabsuthah. Jadi pada fasa kedua ni pula Allah cerita banyak muka pada hari itu berseri-seri. Di samping kita cerita neraka tadi, Allah cerita satu benda yang kontras pula. Tadi orang tu mukanya Tunduk dan hina. Tapi sekarang pula ada pula golongan orang yang wajahnya itu berseri-seri. Kan? Bila kata berseri-seri ni maksudnya senyum lah. kemas Kan? Dan cahaya. Jadi satu benda yang keterbalikan lah daripada apa yang kita sebutkan tadi. Wajahnya elok kan. Jadi banyak muka pada hari itu berseri-seri, merasa senang kerana usaha ni. Waktu ni kan, bila kita buat kebaikan kat dunia, Allah akan bagi simpan. Ya, rasa puas hati. ya. Kan. Dia macam mana tau, bila kita masuk pertandingan, kita susah payah dapat hadiah. Dia punya perasaan tu Betul. sikit dia kat situ kan. Betul. Rasa tu. Jadi memang kalau kita lihatkan dalam surah Sajadah kan kita sebut kan, fala ta'lam ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kan? Dan kamu takkan tahu
apa yang Allah Taala simpan untuk kamu. Allah simpan tu. Oh, yang sesuatu yang menjadi qurratu ayun, penyejuk mata. ya. Kan yang merupakan balasan di atas apa yang telah kamu lakukan, ya. Di dunia. Yang dikatakan kalau kita melihat kepada surah Sajadah itulah tafsir, kalau kita buka kitab tafsir, dikatakan bahawa Allah memberikan kepada orang yang paling rendah sekali, orang yang masuk syurga ni dengan satu bentuk kerajaan yang sangat besar. Dikatakan 3 kali daripada kerajaan yang paling besar di dunia pada hari ini dia menjadi raja. Sampai Allah tanya, puas tak? Bila dia kata puas, Allah tambah lagi, Bagi lagi. tambah lagi sampai dia kata, ya Allah, ada lagi ke? Ada lagi. Maksudnya benda kita tak tahu apa benda yang Allah nak bagi lagi, kan? Dan dalam kerajaan tu disebutkan dalam sebuah riwayat, dikatakan dalam masa 70 tahun dia akan jumpa dengan seorang wanita yang cukup cantik. Bagi lelaki lah, kalau bagi perempuan dia ada dia punya bahagian dia. Bagi lelaki dia akan jumpa dengan seorang perempuan cukup cantik, sehingga dia tanya pada perempuan ini, bidadari, siapakah engkau? Maka dia kata, aku adalah merupakan bahagian daripada apa yang telah kau lakukan daripada amal kau di dunia. Maka dia kata hidup dengan bidadari ini selama 70 tahun. Lepas 70 tahun datang lagi seorang lagi yang cantik. Ada lagi. Allah. Dan dia mengatakan, inilah balasan dia apa yang kau buat. 70 tahun datang lagi. Begitulah keadaannya. Betul. Datang lebih cantik, lebih hebat daripada Allah SWT. Dan kita tahu kalau ke akhirat, bidadari ini dia tidak ada cemburu, tidak ada apa, malah mereka itu bersukaria dan sebagainya. Jadi begitu mereka melayan ahli syurga. Jadi wujuhu yawma izin na'imah, lisa'iha radiyah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, senang. Kenapa? Kerana usahanya. Jadi ini yang kita katakan satu yang Allah Ta'ala bagi pada ahli syurga, ya. Dan kita tengok di sini Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang tinggi, dalam syurga yang hebat, ya. Tempatnya, darjatnya. Jadi orang yang kita katakan tadi, orang yang paling rendah sekali darjatnya di dalam syurga itu seumpama memiliki kerajaan yang paling besar di dunia. 3 kali ganda. Jadi cuba bayangkan macam mana kalau kita tengok macam ada empire, raja-raja yang hebat, kan? Macam mana kalau nak makan pun, kalau dia seorang makan, kadang-kadang dia punya hidangan dia satu meja. Allahu akbar. Kemudian dia tengah makan, pelayan-pelayannya duduk berdiri di kanan dan kirinya. Dayang-dayang datang. Dan mungkin ada pula hiburan di depan. Bayangkan. Jadi itu yang di dunia, di hari akhirat berlipat kali ganda. Kan sebab tu dikatakan benda hak dekat akhirat ni, dalam satu hadis mengatakan nikmatnya itu mala ain ra'at wala uzun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Tak pernah dilihat oleh mata nikmat dia, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas pun pada hati manusia. Tak dapat expect pun. Tak dapat expect. Jadi dalam segmen ni ataupun dalam bahagian ni terlalu kontras dengan yang tadi. Betul. Yang tadi dia punya minuman dia campur darah, campur nanah, panas, berduri, macam cairan tembaga, minum tembus sampai ke dubur, tak kenyang. Minta kenyang. Balik ke syurga lain. Berkali ganda nikmat dia. 360 Allah. Masya-Allah, Allah ubah. Sedangkan kalau kita tengok perbuatan yang kita buat kat dunia, sikit je. Ya, bantu orang, tolong orang, jaga mak ayah. Itu je, sikit je. Kadang-kadang benda tu, semayang katalah, semayang malam contoh, kan, berapa minit je. Satu katalah 2 rakaat kita semayang 5 minit. Kita ambil lah 8 rakaat kita buat solat. Untuk yang mulai kan, mulai malam kan. Dengan kita ambil kita katakanlah witir kan, 3 rakaat. 11 rakaat kita buat contohnya, tak sampai pun setengah jam. Setiap malam kita buat contohnya kan. Katakanlah dalam satu daripada malam itu Allah pandang dengan rahmatnya, Allah ambil itulah sebagai satu benda yang Allah nak balas kepada kita. Sebab kita tak tahu dalam banyak amalan ni mungkin lara banyak kan. Kan kita banyak lalai, tapi dalam banyak-banyak tu Allah pandang satu je dengan rahmat dia. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal, dengan rahmat Allah. Dengan satu perkara tu Allah angkat dan Allah nak merahmati dia. Mungkin setengah jam, tapi benda yang Allah Ta'ala nak bagi nanti ke akhirat abadan abada. Bayangkan, perterusan tidak ada akhirnya.
Orang utara cakap apa? Makan tak habis. Makan tak habis. 7 keturunan. Tambah lagi. Lepas ni mai lagi. Mai lagi. Ada lagi kita Ada lagi. tanya. Dan benda yang tak dipikirkan, tak pernah kita fikirkan. Dahsyatnya benda tu. Allahu akbar. Kan? Jadi inilah benda yang Allah nak sebutkan. Allah hantar benda ni. Kan? Ya, Baik, dikatakan lagi wajah mereka itu bercahaya-cahaya, berseri-seri disebabkan usaha mereka dalam syurga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Dalamnya itu, dalam syurga itu tidak ada perkataan yang lara, ya, perkataan yang tidak berguna. Semua baik-baik. Semua cantik, semua elok, cakap Allahu akbar, menyenangkan hati, kan? Cakap dalam keadaan yang sangat lembut, lemah lembut dan sebagainya. Sangat sesuatu yang sangat kita katakan hebat. Kan? Ya. Sebab kadang-kadang kita cakap pun ada masa kita cakap elok, kan? Ya. Bila mood kita tak baik, angin sepoi-sepoi bahasa ke, ribut taupan mari ke, keluar bahasa-bahasa yang tak elok. Sama juga kita pun manusia, kan? Tapi time marah kan dengan anak ke, anak-anak kan? Tapi dekat dalam syurga tidak terdengar padanya itu sesuatu perkataan yang buruk, yang lau, yang sia-sia dan sebagainya. Ya, dan padanya itu ada fiha ainun jariyah. Di situ ada air mata air yang mengalir, ya. Bayangkan, ya. Dan padanya itu juga ada fiha sururun marfu'ah. Di atasnya ada tahta-tahta yang tinggikan. Pelamin-pelamin. Wa akhwabun mawdu'ah. Gelas-gelas yang terletak. Bayangkan. Hebat, Terbayang ni dah Jadi, macam rasa seronok. tu kita kata paling rendah ahli syurga, kan kita kata macam raja yang paling hebat di dunia, gelas-gelas tu terletak je, macam dia banyak sangat tetamu datang tapi dia makan seorang je, kan? Persiapan tu dahsyat, kan? Bayangkan orang yang masuk ke dalam syurga macam tu, kan? Dalam keadaan gelas-gelas disusun, diletakkan yang begitu hebat, ya. Dan dikatakan di situ wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthuthah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permaidani yang terhampar. Masya Allah, hebat, kan? Ini jawapan bocor ni. Allah bagi jawapan bocor ni. Jadi Allah nak ceritakan kat sini berkaitan dengan orang yang masuk syurga, ahli syurga, dan sifat-sifat syurga. Kan, kena buat baik tu. Allah Akbar. Kadang-kadang benda yang kita buat tu sikit je, Syafiq, kan? Kita jaga rahmat kita, ayah kita jaga dia. Jaga mak ayah sampai ke sudah. Kita jaga mak ayah kita, berbakti pada dia contohnya. Kita tengok wajah dia, Allah angkat. Kita tak tahu mana satu amalan kita ni Allah Ta'ala pandang. Betul. Sebab tu kita kena banyak buat amalan sunat. Buat je. Ulun sungguh-sungguh. Pulun. Dan kita tak tahu, kita harapkan mungkinlah dengan perkara itu nanti Allah Ta'ala akan angkat dia, bagi rahmat dan menyebabkan kita masuk syurga. Allah. Amin. Nampak? Jadi daripada apa yang dapat kita cerita dalam ayat ke-8 ke-16 ni, dia menceritakan tentang ahli syurga dan sifatnya. Baik. Betul. Tengok pula pada ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Kan? Cerita pasal penciptaan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Maka apakah mereka tak memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Wa ila samaa'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung-gunung ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana dikatakan bumi itu dihamparkan. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihatkan bahasa dia cantik. Allah nak cantik bahasa dia. Allah nak suruh kita fikir. Kan? Langit. Cuba tengok Allah Taala dibawa untuk kita kita membawa meneroka pemikiran kita ni, kan? Kan? Apakah kamu tak melihat bagaimana Allah menciptakan akan ibil, unta? Kenapa Allah sebut unta? Kenapa Allah tak kata kenapa tak tengok harimau? Kan? Sapi ke, kan? Tapi kenapa unta? Sebab unta ni kalau kita lihatkan, dia memang pelik, Syafiq. Ya, dia adalah merupakan binatang yang boleh membawa beban yang berat, tetapi dia lembut. Dia tahan. Satu lagi tak silap saya, dia tahan minum dia boleh tahan lah. Dia ada bonggol belakang tu 2 bulan dia tak minum pun tak apa. Allah. Binatang lain jangan. Seminggu sehari tak makan, dia boleh mati, kan? Kucing kat rumah dia nyau-nyau juga. Tapi unta ni dia sangat taat, dan dia tak makan pun tak apa, sebab memang keadaan di padang pasir tak ada minuman. Allah buat dia macam tu. Allah buat dia Cipta dia. Dan dia ada binatang yang sangat pemalu.
Dan binatang yang sangat taat. Hatta kalau kita nak sembelih dia pun, kalau ibarat katalah dia setengah tengkok. Macam tu sekali taat dia. Walaupun dalam keadaan dia punya fizikal tu kuat. Dalam keadaan fizikal dia boleh membawa beban. Kan, tapi kalau kita nak korbankan dia redha. Tak susah lah. Tak susah. Maksudnya di situ juga ada satu tamsilan dan peringatan daripada Allah pada kita. Kan? Kamu ni tak adalah kuat macam dia sangat, tapi rasa hebat manusia tu. Kan, macam hebat sangat kita ni. Duduk tengah padang pasir pula panas-panas. Ya, panas, tapi dia tahan. Dia tahan. Dan semua benda boleh dimanfaatkan. Hatta bukan kata susu dia, kulit dia, bulu dia pun boleh dimanfaatkan. Itulah untuk dia berkhidmat kepada manusia ni, bukan setakat waktu hidup dia. Dah mati pun biasa orang ambil kulit dia buat kemah lagi. Dia ada. Jadi ini manfaat dia. Jadi bila sebut tentang unta ni, orang Arab biasanya dia terus dapat tangkap. Sebab apa? Keadaan. Sebab Al-Quran dia turun mengikut hal keadaan sesuatu tempat, situasi itu. Ya, betul. Kan? Kalau dia sebut tentang contohnya lah orang hutan ke, benda tu tak ada kat negara Arab. Ya, betul. Jadi orang tak boleh nak relate. Kan? Apa kaitannya? Apa kaitannya? Tapi dalam hal ni Allah sebut tentang unta, kita boleh faham macam mana keadaan tu. Baik. Jadi begitulah kehebatan yang Allah Ta'ala ciptakan pada unta. Dan Allah sebutkan tentang as-sama, tentang langit. Dan kita dah bahaskan banyak tentang langit. Pasal betul. Bintang-bintang, bintang-bintang dan sebagainya, bagaimana bagaimana dia didirikan tanpa ada tiang, ya. Dan juga bagaimana gunung ganang ditegakkan yang menjadi pasak kepada bumi ni pun dah kita bincangkan, ya. Macam mana dengan adanya gunung ganang ni menyebabkan bumi ini stabil, kan? Dan Allah Ta'ala menjadikan kehidupan di tempat-tempat yang ada lembah, kerana di situ adanya air, ya, adanya kehijauan dan sebagainya. Dan bagaimana Allah Ta'ala membentangkan bumi, kan? Jadi ini hebatlah Allah Ta'ala, ya. Jadi ini segmen ketiga, Syafiq, tentang penciptaan. Yang last kali kita tengok tentang Nabi SAW dan dakwah, ya. Baik, ini kita ambil masa sekejap saja. Fadzakir innama anta mudzakir. Maka Allah mengatakan kepada Nabi SAW bahawa maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, dan bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, ya. Illa man tawalla wa kafar, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Allah menyatakan fayu'azzibuhullahu al-'adzabal akbar, maka Allah akan azab mereka dengan azab yang keras. Inna ilaina iyabahum, kerana sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Thumma inna alaina hisabahum, dan sesungguhnya atas kewajipan kamilah menghisab mereka. Jadi Nabi SAW tidak diberatkan untuk umatnya menerima akan dakwah. Nabi inginkan kalau semua orang yang menjadi umatnya ini menerima dakwah, tapi tak semua orang, kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi ini saya rasa cukup untuk kita faham surah Al-Ghasyiyah ni, sebab yang lain-lain tu kita dah bincang, ya, tentang langit, tentang bumi, tentang gunung ganang, ya, tentang hal keadaan orang kafir, macam mana mereka itu tidak menerima dakwah Nabi. Kita bahaskan. Bila kita melihat perkara ini, sebenarnya isi kandungannya itu 4 perkara tadi. Lebihkan kepada pemahaman tadi, tapi lebih kepada 4 perkara tadi. Pertamanya, antara 2 darjat adalah nak menceritakan tentang ahli neraka dan sifatnya, sifat neraka tu. Yang kedua tentang ahli syurga dan sifat-sifat syurga. Yang ketiganya tentang penciptaan, dan yang keempatnya tentang dakwah Nabi SAW kepada Allah dan agama Allah ini. InsyaAllah, itu dia kan. Kalau kita tak tahu lagi, saya rasa memang kita kurang info kalau tanpa kita menelaah dan membuka betul-betul, kan, memahami intipati Al-Quran. Semua ada dalam ni. Ada kan. Masya Allah, ini baru surah-surah yang dekat sini. Macam mana surah-surah lain nanti pun kita boleh sama-sama buka dan fahamkan di situ. Masya Allah, Allah bagi satu gambaran yang sangat istimewa kepada kita orang Islam, umat Islam, Muslim, yang kita perlu memahami dengan lebih jauh ke hadapan dan ingat sampai bila-bila. InsyaAllah. Terima kasih Doktor atas perkongsian ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi untuk sesi tadabbur kita. Ada yang komen, tak cukup lah Doktor setengah jam macam ni, kan. Nanti kita sambung-sambung lagi, InsyaAllah. Kita akan teruskan lagi untuk bincang kita
hari waktu yang sama, rancangan Tadabbur hari Jumaat jam 11.15 pagi. Anda kena kekal bersama kita. Terima kasih Doktor. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang juga terus ikuti Bola Bicara ini menerusi di dalam platform media sosial, di Facebook, di YouTube IKIM, dan teruskan bersama kami. Ada lagi perkongsian selepas ni. Okey, kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lahad Datu 107.3 FM. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi. Isnin hingga Khamis 10 malam hingga 12.30 malam. Undi di www.ikim.my/Carta Ekspresi. Baginda Junjungan Agung Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima adalah manusia yang paling sempurna bentuk tubuh dan budi pekertinya, lagi luhur zat dan segala sifatnya. Baginda adalah seorang insan yang sangat pemalu dan rendah hati. Baginda membaiki sendiri sandalnya, menampal pakaiannya, dan memerah susu dari kambingnya. Baginda melayani keluarganya dengan perilaku yang baik. Baginda mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk orang-orang sakit di kalangan mereka, mengiringi jenazah mereka, tidak menghina orang fakir, dan sama sekali tidak membiarkannya fakir. Baginda menerima permintaan maaf dan tidak bertemu seseorang dengan sesuatu yang tidak disukainya. Baginda berjalan dengan janda-janda dan hamba sahaya. Baginda tidak gentar kepada raja-raja. Marah dan redanya baginda itu semata-mata kerana Allah Ta'ala jua. Baginda berjalan di belakang para sahabatnya dan bersabda, "Kosongkanlah belakangku untuk malaikat ruhaniyah." Baginda mengendarai unta, kuda, bagal dan keldai yang dihadiahkan oleh sebahagian raja kepadanya. Junjungan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikat batu mengalas perutnya kerana lapar. Padahal kunci-kunci perbendaharaan bumi telah dikurnia kepadanya. Gunung Ganang merayunya untuk menjadi emas baginya, namun baginda menolak. Baginda menyedikitkan hal-hal keduniaan. Dirinya memulai salam kepada orang yang bertemu dengannya. Baginda memanjangkan solat Jumaat dan memendekkan khutbahnya. Baginda menjaga hati orang-orang mulia dan menghormati orang-orang yang berkelebihan. Baginda bergurau tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar, yang disukai oleh Allah Ta'ala. Petikan tadi telah disunting dari kitab Iqdul Jauhar fi Maulidin Nabiyil Azhar sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Imam As-Sayyid Ja'far bin Hasan Al-Barzanji Al-Madani radhiyallahu anhu. Terengganu 100.2 Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS, sebuah kolej universiti milik penuh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS sedang membuka permohonan bagi kemasukan Februari 2024. Tawaran beasiswa penuh pengajian tinggi MAIPS KUIPS, ajaan penuh yuran pengajian dan pendaftaran, allowance sara diri RM300 setiap bulan dan asrama disediakan. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari laman web KUIPS di www.kuips.edu.my. Jom masuk KUIPS. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Don Daniel Don Biaji, pemilik syarikat Mahabbatin Travel and Tours. Jom sertai Umrah Solat
selawat bersama saya pada 31 Januari 2024 atau 4 Februari 2024. Saya sendiri yang akan membimbing umrah anda. Tempat adalah Terhad. Hubungi kami di 019-388-3944 atau pejabat Mahabatin 0355246674. Mahabatin Travel and Tours hanya kerana cintanya. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah Terhad. Bertaluk kepada permalan syarat. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan MyTV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei Apps Gallery. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Mereka berkata hidup perlukan cinta agar sejahtera, aman dan